Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pastikan untuk anda menekan butang subscribe, like dan share. Tekan juga tombol notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini, berita bermula sebentar lagi. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Yang paling hangat sekarang ini selain daripada Daim Zainuddin adalah tentang bersatu. Dan salah satu berita yang hangat sekarang ini yang tersiar di seluruh media sosial ialah tentang persoalan sama ada Azmin Ali layak atau tidak untuk menggantikan Hamzah Zainuddin. Dan layakkah Hamzah Zainuddin untuk menggantikan Presiden Bersatu sekarang ini, yaitu Muhyiddin Yassin? Baik, saya ulas dulu secara pribadi, pendapat pribadi ini pendapat tentang Azmin Ali. Bagi saya tidak setuju secara pribadi untuk Azmin Ali menggantikan Hamzah Zainuddin dengan beberapa sebab. Sebab yang pertama, kerana ada orang lain yang lebih layak daripada Azmin Ali. Ingat, Azmin Ali adalah hanya pendatang, bagi saya pendatang di dalam Bersatu. Keduanya, saya sentiasa bersikap negatif lah, kadang-kadang negatif juga pemikiran, yaitu pada pendapat saya, kalau dia pernah lakukan di parti lain, itu PKR, dia mungkin tidak mustahil untuk dia pun akan melakukan sekali lagi di Parti Bersatu. Kalau dulunya dia bersama dengan PKR, dia adalah timbalan presiden. Walaupun begitu tinggi pangkatnya timbalan presiden, tapi dia masih mampu mengkucar-kacirkan Parti PKR. Apalagi kalau hanya sekadar Setiausaha Agung. Jadi pada pendapat saya, Azmin Ali tidak sesuai untuk menggantikan Hamzah Zainuddin. Kalaupun Hamzah Zainuddin dipecat dan mau ditukar dengan orang lain, mungkin boleh tukar dengan orang yang lebih lama. Ada Ronald Kiambi, ada ramai lagi, atau boleh gantikan dengan Mas Ermiati. Apa perasaan mereka kalaulah Azmin Ali yang hanya dikatakan pendatang, hanya bolehlah dikatakan mendapat belas kasihan daripada Bersatu untuk bersama dengan Bersatu, ataupun beliau yang beri belas kasihan kepada Bersatu kerana berjaya membawa ramai pengikut untuk bersama-sama menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tapi apapun saya punya pendapat, dia tidak sesuai untuk menukarkan Hamzah Zainuddin. Kalaupun mau tukar dengan orang lain yang sudah lama bersama dengan Bersatu, itu lebih elok, lebih sesuai dan lebih afdal, lebih sesuai dan tidak menyakitkan hati orang-orang lama di dalam Bersatu. Bagi Hamzah Zainuddin pula, untuk dia menjadi presiden parti, apa pendapat saya? Saya berpendapat ialah tepat sekali ini masanya untuk Hamzah Zainuddin menjadi presiden parti, menggantikan Muhyiddin Yassin. Kenapa? Sekarang ini keadaan sedang semakin kucar-kacir semakin kucar-kacir yang berlaku sekarang ini, yaitu perpecahan, perbalahan yang didakwa berlaku semakin ketara, walaupun dinafikan tapi semakin ketara. Pemerhati politik, penilai politik dan juga penganalisis politik, malah orang kampung pun tahu. Macam mana nafi pun dah terlalu jelas. Macam mana bangkai gajah ditutup dengan daun, tak boleh. Jadi bagi saya, sebelum terlalu rosak, sebelum terlalu hancurnya Bersatu, lebih baik cepat-cepat gantikan Muhyiddin Yassin dengan Hamzah Zainuddin. Pertama, kerana untuk damage control. Kedua ialah kerana pada pendapat saya, Hamzah Zainuddin sudah cukup lama bersama dengan Bersatu dan beliau boleh memegang jawatan sebagai presiden dan seterusnya ketua pembangkang. Sebab sekarang dia ketua pembangkang adalah agak pelik kalau ketua pembangkang tapi bukan presiden.
Presiden dan ketua pembangkang orang berlainan. Jadi bila membuat keputusan, terutamanya dalam Perikatan Nasional itu agak memeningkan kepala. Jadi apa pendapat anda? Anda boleh tinggalkan di komen sama anda setuju untuk ditukarkan dengan Azmin Ali atau macam mana? Ataupun pada pendapat anda dengan Azmin Ali mengambil alih Setiausaha Agung dan memecat Hamzah Zainuddin bersatu dapat diselamatkan? Pada saya tidak akan menjamin parti ini akan menjadi lebih baik, tapi mungkin akan menjadikan ianya lebih parah lagi. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Akhirnya Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong yang baru saja mengeluarkan titah ucapan terakhir Baginda sebagai yang di Pertuan Agong mendedahkan rahsia sebenar Hadi Awang dan Muhyiddin Yassin. Ini eksklusif ya tuan-tuan dan puan-puan, eksklusif yang belum pernah disebut di mana-mana. Anda bertuah kerana anda mengetahui perkara ini antara yang paling awal mengetahui. Tuan-tuan dan puan-puan, sila bersama-sama dalam video ini sepanjang mungkin kerana anda bakal mengetahui rahsia sebenar di sebalik pembentukan kerajaan perpaduan Agung ini. Agung sendiri akhirnya mendedahkan cerita sebenar. Agung bertitah, Hadi Awang dan Muhyiddin Yassin menolak penyelesaian kerajaan perpaduan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, rupanya ini yang berlaku. Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mendedahkan bahawa kedua-dua pemimpin Perikatan Nasional, iaitu Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadin Mak Yassin dan Presiden PAS iaitu Tan Sri Abdul Hadi Awang sebenarnya telah menolak cadangan kerajaan perpaduan sebagai penyelesaian kepada krisis politik. Jadi Baginda bertitah, saya mulakan dengan memaklumkan kepada parti pimpinan Tan Sri Mahyadin Mak Yassin iaitu Presiden Bersatu dan Tan Sri Abdul Hadi Awang daripada PAS. Tapi saya tak nak bangkit ulas isu ini lagi kerana dia telah menolak pembentukan kerajaan perpaduan sebulat-bulatnya. Then what choice do I have? Titah Baginda. Jadi bagi siapa yang boleh mewujudkan kerajaan, dedah Baginda dalam satu sesi bersama pengamal media. Baginda juga turut bertitah, saya juga memaklumkan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada ketika itu menawarkan kepada parti Muhyiddin dan PAS juga. Rupanya siapa yang sombong, siapa yang angkuh, siapa yang tak mau terima. Ini Agung sendiri yang menawarkan tapi sendiri tak mau. Jadi sekarang tak payah nak cakap tentang perpaduan. Kamu tak faham tentang perpaduan. Kalau Agung sendiri punya cakap, kamu tak faham perpaduan. Tapi Baginda bertitah, tapi apakan daya, itu sekadar apa yang saya boleh buat. Titah Baginda yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Selain itu, titah Baginda juga terpulang kepada kebijaksanaan pemimpin politik titah Al-Sultan Abdullah. Baginda mendedahkan usaha untuk membentuk kerajaan perpaduan itu dibuat lebih awal, iaitu ketika Mahyadin meletakkan jawatan. Namun ia juga turut ditolak oleh kedua-dua pemimpin parti tersebut. Usaha tersebut dibuat Baginda agar kerajaan kukuh dan stabil. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, rupa-rupanya inilah rahsia sebenar. Jadi pada pendapat saya merafak sembah ke Bawah Duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Patik merafak sembah, ampun tuanku beribu-ribu ampun, sembah patik mohon diampun. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, kalaulah kedua-dua pemimpin parti politik ini tidak boleh mendengar nasihat
pendapat daripada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong untuk perpaduan negara Malaysia. Macam mana kita mau percaya bahwa mereka boleh memegang negara Malaysia, memastikan negara Malaysia punya perpaduan tetap dalam kesepatuan? Macam mana kita boleh percaya mereka dapat menjaga kemakmuran negara Malaysia? Macam mana kita boleh percaya bahawa mereka boleh menjadi kerajaan yang dapat memastikan kestabilan negara Malaysia, bukan saja politik. Sebenarnya bagi saya ya, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, politik itu nomor 2. Nomor 1 perpaduan dulu. Tidak ada gunanya politik kuat tapi tidak ada perpaduan. Lebih baik perpaduan kuat, sebab bila ada perpaduan kuat, mestinya negara makmur, mestinya politik pun makmur, stabil dan sebagainya. Tapi bagaimana untuk kita menerima pemimpin yang seperti ini? Yang di-Pertuan Agong sendiri mendedahkan bahawa mereka menolak pembentukan kerajaan perpaduan sebulat-bulatnya. Kenapa tolak begitu mentah-mentah saja? Kenapa tak boleh bekerja sama dengan parti yang lain? Apa masalahnya? Sudah dibuktikan sekarang. Dulunya PH dan BN memang musuh ketat. Tapi kerana kebijaksanaan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, Baginda dapat menyelami, melihat ke depan, dapat sungguh-sungguh memandang ke depan dan menyedari bahawa satu cara untuk memastikan negara kita terus makmur, rakyat dapat rakyat dapat ditolong, dibantu, ekonomi negara dipulihkan, hanya semata-mata dengan cara perpaduan itu harus dikekalkan. Kebuah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong memang sudah mengetahui bahawa satu-satunya cara untuk menyelamatkan negara Malaysia dimulakan dulu dengan perpaduan. Akhirnya ada kestabilan politik. Buktinya sekarang nampaknya kerajaan perpaduan sekarang bukan semakin lemah. Walaupun ramai kata semakin lemah, ramai kata bila-bila boleh tumbang. Hadi Awang baru beberapa hari jadi pembangkang, dia dah kata boleh tumbang bila-bila masa. Kemudian ada langkah London lah, langkah Dubai lah, entah langkah Cokit lah, entah lama-lama ada langkah Bendul. Lama-lama ada banyak langkah lah. Tapi nampaknya langkah-langkah ini tak jalan. Kerana terbukti Kebuah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong membuat keputusan yang tepat. Buktinya semakin ramai MP daripada pembangkang yang menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita menantikan, dikabarkan, didakwa, dikatakan kemungkinan besar akan ada lagi sehingga 10 atau 13 orang, 10 hingga 13 orang dikatakan bakal akan menyokong kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ditambah lagi dengan masalah bersatu sekarang ini yang makin parah, dikatakan sampai ada 2 kem Azmin dan kem Hamzah Zainuddin. Lepas itu ada pula Hamzah Zainuddin ambil alih presiden, tapi Azmin Ali nak menolak. Macam itulah cerita dia. Tapi belum tentu kebenarannya lah. Kita dengar-dengar begitu dalam media dan sebagainya. Apapun, daulat tuanku, inilah sebenarnya yang berlaku. Baru kita tahu, terpulang kepada anda, kita berada di negara demokrasi. Mau terus sokong, silakan. Mau sokong kepada perpaduan, silakan. Saya secara pribadi, saya menyokong Tita Kebuah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong untuk mempertahankan perpaduan negara Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye.